Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala dapat sama-sama kita berkumpul semula dalam pengajian kita, iaitu kitab pelajaran Tauhid sifat 20 yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri. Dan insya-Allah kita akan masuk kepada pelajaran yang pertama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, pelajaran yang pertama, kata pengarang, erti tauhid dan pengambilannya. Ya, erti tauhid dan pengambilannya. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Erti tauhid ialah mengesakan, iaitu mempercayai Allah esa atau satu. Tu tambah esa atau satu atau tunggal. Baik. Jadi itu esanya Allah. Berarti tauhid makna mengesakan Allah, yakni mempercayai bahawa Allah Ta'ala itu esa. Baik. Maksud esa juga apa ya? Tiada dua, tiada yang lainnya, hanya dia. Boleh tulis kat situ. Baik. Mempercayai pula tulis 100% percaya. Catat. Jadi seperti yang kita sedia maklum, saya dah sebutkan dalam kuliah yang lepas-lepas, pengajian kita ni berkitab, bersanad dan juga bersistem. Apa maksud berkitab? Dia ada kitab. Yang kedua bersanad, yakni kita belajar dengan guru kita Syekh Abu Zaki bin Yusuf Sanghafuri, yang beliau merupakan anak murid kepada Al-Habib Abdullah bin Ahmad Jufri. Itu sanad dia. Yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu bersistem. Apa maksud dia? Ada catatan yang kita akan catatkan untuk kita boleh mengajar semula insya-Allah kitab ni dengan izin Allah Taala. Baik. Jadi percaya berapa peratus? 100%. Tak boleh walau 1% kita mengingkari atau tak percaya Allah Ta'ala itu esa. Hingga kan kalau kita belajar lagi dalam kitab-kitab tauhid, dia sebutkan antara ulama dia bahas ya tentang apa sifat Allah yang paling mulia sekali, antaranya wahdaniyah. Sifat wahdaniyah. Kerana apa? Menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada yang lain, hanya dia. Tiada yang lain, hanya dia. Baik. Kita tengok ilmu tauhid. Ni tadi erti tauhid. Yang ni ilmu tauhid. Baik. Ilmu tauhid ialah pelajaran-pelajaran yang membahaskan tentang rukun-rukun iman. Yang 6 perkara itu. Baik, buat catatan apa maksud rukun. Ini penting ya. Apa makna rukun? Tu. Tadi cikgu tanya, dia kira mengumpat ke tak mengumpat? Tanya cikgu erti rukun dulu. Jangan main-main cikgu, kita pun cikgu juga. Cikgu dengan cikgu apa macam. Tak apa. Dia concern. Dia concern mana ustaz ni sampai sihat ke. Tahu kan pondok kita banjir, pusat pengajian kita. Ada banyak benda lah nak urus tu, sana kemari ya. Tak apalah. Allahumma salli ala Sayyidina. Apa makna rukun? Siapa ingat? Saya ada dengar tu. Bahagia apa tu? Kak cakap. Penting ya.
Kita kena tahu apa makna, sebab pengajian kita ni berkitab, bersanad dan bersistem. Kita kena betul-betul, sebab insya-Allah bila ibu-ibu ni mengaji sungguh-sungguh, ya, insya-Allah boleh mengajar balik kitab ni. Guru mulia saya Ustaz Muhammad, apa khabar? Ahlan wa sahlan, da'watukum ya Ustazil Karam. Guru saya yang mengajar kitab Penawar Bagi Hati bagi saya pun menonton. Allah, segan saya. Ada salah silap tolong tegur Ustaz nah. Jadi apa makna rukun? Bahagian yang terpenting di dalam sesuatu perkara. Tanpanya tiadalah perkara tersebut. Tu makna. Tu. Itu makna. Dapat semua, kalau boleh bukan seorang je dapat, semua dapat. Jadi saya minta tulis, ya. Tapi Ustaz, saya jenis kuat hafal. Suka hatilah. Suka hati. Janji dapat. Pasal apa? The next kuliah kita tak ulang lagi dah. Kalau pergi universiti sama tak? Sama, dia tak ulang. Tapi kalau ngaji kot pondok, ya. Hai. Bahagian yang tulis, bahagian yang terpenting di dalam sesuatu perkara. Titik. Tanpanya tiadalah, nya tu kembali kepada rukun. Tanpanya tiadalah perkara tersebut. Allahu Akbar Ustaz Muhammad. Kita ni, cikgu, walau kita jadi tok guru pun, mufti sekalipun, qadi sekalipun, Perdana Menteri ke siapa pun, kita jangan lupa guru kita, cikgu kita. Jadi saya tak lupa cikgu saya ni, guru saya Ustaz Muhammad ni. Masa saya bodoh tu dia yang mengajar saya. Sekarang pun bukan pandai pun. Ustaz Muhammad, sama je Ustaz, sama je. Tetap saya ni berada di bawah tapak kaki guru-guru saya. Itu saja. Tak ada lebih, tak ada kurang. Kurang yang mungkin, lebih tak ada. Rukun tadi masuk. Sebab tu dia kata rukun-rukun ni arkan, jamak kepada rukun. Boleh faham Sebab tu bila kalau kita faham rukun itu bahagian yang terpenting di dalam sesuatu perkara, kita kaitkan dalam salat. Betul ataupun tidak? Di dalam matan Zubat dia sebut ada 13. Dalam kitab Safinah kata 17. Dalam kitab kata lain ada yang kata sampai lebih daripada 20. Ada kata 21, 23. Tetapi rukun dari segi muktamad dalam mazhab kita Asy-Syafi'i berapa? 13. Jadi dari 13 tu yang pertama apa dia? Jadi yang menjadi antaranya qiyam, antaranya niat, antaranya takbir, antaranya qiraatul Fatihah. Baik, tanpa salah satu daripada rukun-rukun ini sah tak sembahyang kita? Tak sah. Sebab tu dikatakan rukun adalah bahagian yang terpenting di dalam sesuatu perkara, tanpanya tiadalah perkara tersebut. Jadi solat tu tak dikira, dia tak baca Fatihah. Inda Syafi'i, dalam mazhab kita Syafi'i, solat kita kalau kita solat belakang imam, dia tidak ditanggung oleh imam. Kalau mazhab Hanafi dia ditanggung oleh imam. Kita mazhab Syafi'i kita tak ditanggung oleh imam, kita kena baca sendiri. Sebab tu kalau orang nak jadi imam dia kena faqih. Orang nak jadi imam dia kena faqih. Faqih tu bukan nak jadi tok mufti Dia faqih dalam ilmu solat. Mana batal, mana sah, mana makruh, mana sunat, ya. Jadi kalau dia jadi imam, dia kena bagi ruang kepada makmum untuk baca Fatihah. Kadang-kadang lepas waladhdallin amin, bismillah, tak dan lagi 1 second pun tak, split second dia tak bagi ruang untuk makmum. Bagi ruang untuk makmum. Ya, orang jadi imam pun kena reti. Tu. Baik, rukun selesai Selesai. Rukun iman yang 6 perkara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Iman itu saya tak bagi dhabit. Buka muka surat 4 dah. Sudah. Buka muka surat 4. Ni cara kita mengaji kan, ya. Kita fast forward ke depan, kadang kita dah ke tengah, kita kat belakang, kita dah ke belakang balik. Ulang kaji. Apa maksud iman di situ? Percaya. Apa maksud dari sudut bahasa? Dari sudut istilah, percaya akan adanya, yakni wujudnya Allah, serta membenarkan segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ada kalanya kita tak payah tulis sebab dah ada dalam kitab, tapi nak tulis terlebih ahsan. Betul tak cikgu?
Tu 2 kali petik nama cikgu ni. Pasal dia tanya, tu soalan dia, kita akan jawab sat-sat lagi. Baik. Selesai ya. Iman nak tulis boleh, tak tulis pun boleh, pasal dah ada apa kita sebut sebagai tadi takrifan. Boleh? Selesai. Yang 6 perkara. Kenapa 6 perkara? Kerana apa dia? Muka surat 4 juga ada. Tengok balik. Hadis ini, hadis riwayat, tulis. Tengok, walaupun kita tak sampai muka surat ni, kita tulis dulu. Hadis riwayat Imam Muslim, tulis dulu. Riwayat Imam Muslim. Daripada siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dia pun kata tak dalil. Ada dalil. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Tu. Wa tu'mina bil qadrihi khairihi wa syarrihi. Itu dalil bagi rukun iman. Arkanu imanun sittatun. Saya pun belajar juga dengan Ustaz Muhammad, kitab Safinatun Najah. Mana kita boleh lupa tu tok guru kita. Tu. Allah. Moga Allah merahmati mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kalau kita baca kitab syarah kitab Syekh An-Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantan, kitab Riyadul Ba'diyah, dia ada syarah mengenai rukun iman ni. Percaya kepada Allah, apa syarah dia? Percaya kepada malaikat, apa syarah dia? Percaya kepada kitab-kitab, apa syarah dia? Percaya kepada rasul-rasul, apa syarahnya? Percaya kepada malaikat hari kemudian, ada syarahnya. Percaya kepada qada dan qadar, ada syarahnya. Tu. Adalah, tapi tak apa. Kita pi nanti sagi. Jadi ada dalil tak rukun-rukun iman ni? Ulama pandai-pandai ke? Tak. Ulama tak pandai-pandai. Semua dia ada sandarannya. Baik. Itu dengan dalil-dalil yang tepat. Apa makna dalil? Ya, saya dengar sesuatu. Apa sesuatu tu? Cuba cakap kuat sikit. Sesuatu yang tulis. Tulis. Sebab saya nak satu benda saja. Kuliah muslimat kita ni, USJ 1 Al-Irsyad, semua dapat benda yang sama. Perasan tak? Ibu-ibu perasan tak? Kalau ada orang pergi masuk universiti, ada tak? Kalau satu batch tu 100, lepas tu bila tahun akhir tinggal 4 orang saja. Ada tak? Hak lain semua gagal. Betul ke tidak? Kata tuan guru kami, Tuan Guru Haji Zulkifli bin Haji Muhammad Suhaimi, ingat tak Ustaz Mat? Tok guru kita kata, kalau biasa cikgu, institut latihan cikgu, kalau 100 masuk, 100 lah keluar. Kalau tak ada, sakit ke, meninggal ke, betul tak? Biasanya institut latihan cikgu ni, kalau 100 biasanya macam tu. Berbanding dengan universiti, mungkin cikgu boleh komen benda tu. Tetapi nak kata chances orang tu nak kena buang tu susah compared to university. Sebab dia ada cara silibus dia, mungkin dia ada kerja kursus dia dan sebagainya, praktikal lapangan dan sebagainya. Biasanya secara ghalibnya, ya, secara kebiasaan, kalau masuk banyak tu, keluar pun lebih kurang banyak tu. Berbanding universiti, kalau universiti tendang menendang, dia kata kan. Dulu kalau kita nak masuk U dulu, dia ada universiti ni, universiti tu. Bahaya kan. Makna kena apa? Kalau tak luluh ke, memang kena dismiss lah. Kan. Jadi berbanding dengan institut latihan guru biasa, banyak tu juga keluar. Jadi apa yang selalu tok guru kami bagi tahu, kita dekat pondok ni pun kita kalau boleh macam tu. Kita ajar begini secara sistematik, begini kitabnya, silibus dia punya apa kita sebut sebagai ada ikhtibar. Jadi kita di pondok cikgu ada periksa cikgu. Kita bukan di pondok kata sekadar mengaji saja. Memang ada periksa. Kalau tak lulus, kita di Darul Mustafa, kita di Rubat Tarim, sebelum tu di Mak Syatri, dia ada periksa. Tak lulus, tak boleh naik kitab. Kembali. Memang kita dia ada dia punya tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu. Jadi itu sistem institut latihan guru. Masya-Allah tabarakallah. Jadi kalau boleh kita nak macam tu, keluar pun sama sini, sekiranya panjang umur kita kan semua habis khatam kitab ni, semua dapat benda yang sama kak. Bukan seorang yang cakap, tapi semua cakap benda yang sama, dia faham benda yang sama. Boleh ya? Jadi apa maksud dalil? Catat, sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu. Itu maksud dia.
Sebab ada orang tanya, dalil ni kan nak kena Al-Quran dengan hadis saja ke? Perasan tak? Kalau tak ada tu dia tak terima. Habis kalau macam tu, kalau naik kereta kan, saya dari Puncak Alam nak mai sini lebih kurang 40-45 minit macam tu. Saya kena naik unta lah. Boleh faham? Pasal ada puak-puak ni dia jenis semak kepala dia tu, jenis tak boleh nak tak tahu nak macam mana nak kata. Dia tak boleh nak kita nak apa gambarkan. Dia nak tak ada dalil. Habis tu puak-puak yang kata tak ada dalil ni naik kereta tak usah cakap lah. Berdesuk semua. Bukan 3.0, 4.0, 5.0 punya liter. Hebat-hebat. Nampak tak? Pasal apa hang naik pula kereta tu? Kalau motor pun hebat-hebat. Pasal apa hang tak naik kuda, unta, keledai? Boleh faham tak? Itu tak ada kena-mengena dengan agama. Kalau nak datang mengajak, ada kena-mengena dengan agama tak? Macam mereka duk kata pasal ni. Dulu mereka kata beduk tu beduk. Yang panggil orang azan tu. Dia ketuk dulu, lepas tu baru dia lawan azan. Mikrofon tak ada. Ada satu cerita di Indonesia, mereka tunjuk. Dia kata ni bid'ah ni, dia marah. Mereka ketuk beduk dulu. Dia ketuk beduk tu bukan ganti azan, jangan salah faham. Boleh faham ibu-ibu? Saya ingat ibu-ibu ni orang lama kan, orang veteran. Dia tahu. Orang lama dia lebih tahu pada kita orang muda. Tapi saya nak tanya kepada cikgu dan kawan-kawan. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Pasal apa pisang emas? Sedap jawapan tu. Siapa boleh bagi jawapan yang betul tepat punya? Tu Haji Nazri daripada Makkah, doakan kami ya. Tak ada. Kita tanya ni tukang jual goreng pisang. Aduh, siapa yang cakap tu? Ustazah Hafizah. Baik. Dia hampir betul. Siapa jawab betul tepat, saya bagi hadiah kek. Kek ni kena bayar lah, kena biasa faham lah. Tapi kalau betul, saya bagi free percuma. Nak betul tu pasal dia pun tokek goreng pisang. Dia memang kepakaran dia. Tapi nak betul. Soalan saya tu, pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Takat tu saja. Pasal apa pisang emas? Sebab dia masak sebiji. Sebab dia emas. Lagi? Betul ke? Bukan senang nak dapat percuma tau. Semua kena bayar tu. Agak-agak tak? Orang muda wakil. Kuk pernah dengar ke Tok Guru duk cakap? Tu mungkin test mic tu boleh jawab ke tu. Baik. Boleh tak boleh? Tu. Dia gini jawapan dia. Orang tua-tua tu dia kata kalau kita mengaji, depa kata petua. Apa maksud petua? Percaman orang tuha-tuha, makna tua-tua. Dia punya orang kata kita sebut sebagai kajian ya. Orang tua-tua dia pun punya hipotesis lah bahasa sekarang ni. Setelah kajian dibuat, kesimpulannya begini. Jadi pisang emas ni betul. Semua jawapan tu hampir betul. Kalau periksa ni cikgu, saya bagi markah daripada 10, 5 saya bagilah. Markah kesian, tak apa. Kalau cik goreng pisang, saya bagi mungkin 6 lah, tambah 1 lah. Sebab dia nak betul dah muntah tu. Sebab tu saya punya prinsip, bila kita mengajar tu, kita bagi clear jawapan. Sebab kalau orang dengar salah dia ke salah guru? Salah dia sendiri. Sebab saya beritahu seketul, saya takkan bagi ustaz tak cerita habis lah, dah balik dah Puncak Alam. Tak ada, saya akan beritahu. Jadi pisang memang dibawa dalam keadaan tidak masak, itu betul. Itu standard semua kita faham. Sebab pelayaran itu jauh. Macam Haji Nazri pergi umrah kan, pergi haji umrah, perjalanannya jauh. Sebab tu orang dulu dia tak pergi umrah saja, dia pergi haji terus. Pasal perjalanan tu jauh naik kapal. Baik, jadi dibawa dalam keadaan belum masak. Jadi dimasak di atas peti tu. Pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Pisang ni dimasak sekaligus ke dimasak one by one? Aywa, tengok toke dia tahu. Sebab tu bertanya kepada ahli, fas'alu ahlu zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlinya sekiranya kamu tidak mengetahui. Memang ayat tu untuk orang agama sebenarnya. Ayat itu khusus untuk orang agama, ahli agama. Bila tak tahu beragama kena tanya orang agama. Jangan tanya mekanik. Jangan tanya pilot. Ada orang mengaji dengan pilot Wahabi tu. Gitu. Salah tu. Lepas tu dia bagi fatwa pula. Salah dan salah. Kalau Upin Ipin kata betul. Saya kata salah dan salah. Baik.
Jadi masak sebiji, betul kan Kak? Masak sebiji, dia sebiji dulu baru dia akan okey. Antara sebab, ni penting, ini ingat. Ini jawapan mesti sama. Ini memang yang tok guru beritahu. Kerana apa dibawa masak sebiji itu, kita dah selesai masalahnya. Kerana pelayaran itu jauh. Dan biasanya orang yang di dalam di atas lautan, di atas bahtera akan mengalami mabuk laut. Dia begini ya, di gigi laut tu tak ada hal. Tapi di tengah samudra itu, kalau ada macam ni, saya pun bergoyang macam tu, bergoyang. Lama-lama kita macam ni pun rasa perut dah mual dah, tadi minum teh tak ada makan apa-apa, kosong. Kan itu. Tapi kalau ada macam ni, jadi sendiri mau ingat kan, fahamkan dia punya situasi dia. Jadi mesti mabuk laut. Jadi depa makan kulit pisang. Kulit pisang tu yang boleh menjadikan dia tahan dari mabuk laut. Bukan saja pisang dimakan, tapi kulit pisang itu digunakan untuk menahan daripada mabuk laut yang bukan mabuk laut biasa-biasa tu. Mabuk laut yang bila mana lautan itu tu subhanallah. Sebab tu kita bila kita berdamping dengan tok guru, kadang-kadang ada orang dia, minta maaf saya sebut ini satu skeptical. Apa itu skeptical? Dia pandang enteng lain. Pandang enteng kepada tok guru. Dia kata tok guru ni tahu ilmu agama saja, tahu baca kitab kuning saja. Pernah duduk ke dengan tok guru? Kalau kita duduk dengan tok guru, sebenarnya ilmu apa yang dia tak tahu? Ilmu apa yang dia tak tahu? Saya banyak jumpa tok guru ni, bila kita bermuzakarah dengan mereka, subhanallah. Apakan tidak, kalau kita tengok sejarah dulu, ulama contoh yang mengarang kitab Faridatul Faraid, Syekh Ahmad Al-Fatani. Syekh Wan Ahmad Al-Fatani, beliau menguasai lebih daripada 46 disiplin ilmu, termasuk chemistry. Yes, termasuk medicine. So kita jangan pandang, ni karang kitab. Kadang-kadang orang tengok kan cikgu, dia tengok kitab tu nipis je, kitab Faridatul Faraid nipis. Dia tak tahu yang karang tu menguasai 46 disiplin ilmu, including chemistry, including medicine. So kita jangan pelekeh tok guru ni. Ada orang dia pelekeh, pakai lebay saja. Saya AJK, cerita habis. Contoh, jangan pelekeh, especially orang masjid, orang surau, jangan pelekeh. Kalau orang luar daripada masjid surau yang buat macam tu, kita boleh terima pasal dia bukan orang kait dengan masjid surau. Tapi kalau orang masjid surau, nampak. Jadi bala, bencana dan juga musibah, kalau tak kena di dunia, dia kena ke akhirat nanti. Itu saja kita nak pesan. Boleh faham tak? Jangan hina pada tok guru, para ulama, para ahli agama, para ustaz-ustazah yang benar-benar berjalan di jalan Allah yang benar. Bukan yang Wahabi, bukan Syiah plural liberal tu. Itu memang tak boleh pakai dah. Yang betul-betul berjalan di jalan Allah. Jangan semata-mata buat kerana tu, nanti bila kena musibah dunia boleh kira, betul tak? Musibah dunia boleh kira. Kalau musibah di akhirat, sebab tu je cikgu, bila kita kena banjir, kami pertama kalilah jadi mangsa banjir itu, Pondok Riba Al-Yamani itu first time jadi mangsa banjir. Jadi bila kita terkenang macam tu Kak, kita terkenang dua perkara, dua bah. Apa maksud dua bah? Bah tu maksud banjir besar. Dia bukan sekat banjir saja. Bah, bila kata bah mari dah, makna banjir besar. Jadi bah besar tu bila kena ke kita, kita teringat dua. Bah Nabi Nuh alaihi salam dan bah apa? Siapa tahu? Ni saya bagi hadiah juga kek. Siapa tahu? Ni senang je jawapan dia. Bah Nabi Nuh memang dah pernah lepas. Yang ni yang future. Future ni makna kata akan pasti berlaku. Siapa tahu bah mana? Tsunami ya Kak? Belah sini cikgu. Kiamat dapat. Ya, kiamat. Jawapan Kak ni nak dekat betul dah. Itu saya kata takkan nak bagi separuh kek kan. Tu dia. Kedekut lah Ustaz. Separuh je jadi satu Ustaz. Dah bijak. Orang berniaga dia pandai kira. Orang berniaga dia pandai kira. Baik. Bijak kan. Bijak tu anugerah kan? Jangan main-main. Anugerah. Baik.
Cerdik orang kata. Tapi cerdik jangan kita guna untuk keburukan, kejahatan. Ada orang dia cerdik, dia rompak bank. Cerdiknya, cerdik. Itu dia kata cerdik tak boleh tumpang. Tok Guru selalu kata, bodoh tak boleh diajar, cerdik tak boleh tumpang. Faham tak? Ada orang bodoh tak boleh diajar langsung, teruk sangat. Ada yang cerdik tak boleh tumpang. Dia guna tu untuk kejahatan saja. Tu tak mau. Tu tak mau. Baik, tapi akak insya-Allah, masya-Allah tabarakallah. Kembali. Tadi kita kata apa? Bah tu betul lah akak cakap tu, tapi saya spesifikkan, iaitu sebab Imam Haddad kata 5 umur. 5 alam kita tempuh. Nombor 1 alam roh, nombor 2 alam dunia, nombor 3 alam barzah, nombor 4 alam mahsyar. Yang ni baru dikata akhirat, iaitu syurga dan neraka. Moga kita masuk syurga selama-lamanya, amin ya rabbal alamin. Boleh faham Jadi alam mahsyar itulah ketika itu Siti Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi SAW keadaan orang di padang mahsyar. Minta maaf kalau saya sebutkan, tapi memang hadis sebut telanjang habis. Tak nampak apa-apa, semua tak ada apa. Jadi Siti Aisyah kata, oh macam mana ni? Kata, nanti orang tengok kemaluan masing-masing, aurat masing-masing. Kata Nabi SAW, masa tu tak ada siapa fikir lah. Masing-masing sibuk dengan hal masing-masing. Hisab diri masing-masing sahaja. Jadi pada ketika itulah bah yang kedua pasti, bah besar. Bah kedua yakni dibanjiri ataupun bah peluh sendiri. Ketika mana disebut dalam hadis Nabi SAW yang maksudnya jarak matahari dengan kita ni 1 mil. Ulama hadis kata 1 mil tu tak dapat dipasti sama ada satu batu ukuran dunia ataupun 1 mil, yakni makna mil ni satu batang celak, makna sejengkai. Otak kita memang tak boleh fikir, akal kita tak boleh nak compute macam mana matahari itu atas kepala. Tetapi itulah yang bakal berlaku. Cuma bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, mahsyar ini macam antara waktu zuhur dengan asar saja. Amin. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Tak larat kita. Pasal waktu di akhirat tu satu hari bersamaan dengan 50,000 tahun. 50,000 tahun. Tak kata naik lagi sirat. Sirat ni 3,000 tahun. 1,000 macam ni. Naik. 1,000 mendatar. 1,000 ke bawah. Ini disebut dalam kitab Kashfatus Sujak dan banyak kitab. Itu tak dinafikan lagi. Memang ya. Sirat itu naik 1,000, mendatar 1,000, menjunam 1,000. Sebab tu ada orang lintas macam kilat. Ada lintas macam angin yang dipukul kencang. Angin, awan yang dipukul kencang oleh angin. Ada yang seumpama naik kuda, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Yang penting nak selamatlah ya. Tu. Jadi kita sebut tadi, bila matahari itu begitu tinggi, benda ni kait tak dengan apa kita cerita? Kait pasal ni, pasal cerita iman, cerita pasal tauhid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Peluh tadi ada yang dibukul lali, betul? Ada yang ditenggelami sampai ke betih. Ada yang ditenggelami until lutut. Ada paha, ada pinggang, ada dada, ada sampai tengkuk, ada sampai hidung, ada yang tenggelam terus dengan peluhnya, wa iyazubillah. Masing-masing dengan keadaan masing-masing. Sebab tu kita hari ini berkumpul tak lain dan tak bukan kita nak mengaji, nak beramal. Betul tak? Bukan nak mengaji sekadar halwa telinga saja. Tapi kita kata macam mana kita nak selamat daripada semua tu. Jadi kita mengaji dan beramal, ikhlas, dapat wara', dapat khaufillah, takut kepada Allah. Baik. Yang 6 perkara itu dengan dalil-dalil yang tepat. Tadi saya sebutkan dalil tak semestinya Al-Quran dan hadis saja. Sebab takrif dalil itu sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu. Minta maaf kalau saya sebutkan, ni nama kuliah muslimat. Ada tak yang menyamar ni muslimin jadi muslimat? Mereka pakai mask kan? Kok ada ke? Tak ada ustaz. Kami semua pure. Tulen bang. Tulen bang. Bak kata orang tu kepada Salih Yaakob. Gitu. Ya tulen, wanita tulen. Saya lelaki tulen. Alhamdulillah, insya-Allah. Barakallahu fikum. Jadi, maksud nak kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada tak dia punya dalil ataupun dia kata bukti, sudah barang tentu. Ini IC pun tak boleh tipu, dia ada ciri-ciri yang Allah Ta'ala berikan, kita sedia maklum. Okey, jadi begitulah. Kalau kita mengaji tauhid, dia ada 2 dalil. Tulis dalil naqli dan dalil akli. Tulis. Jadi kalau dalam tauhid dia ada dalil naqli dan dalil akli. Dalil naqli ni apa?
Daripada Al-Quran dan hadis. Daripada Al-Quran dan hadis. Dalil akli ni makna apa? Dalil daripada akal yang waras. Daripada akal yang waras. Boleh faham ya? Ya, saya sila. Maaf nak balik sekejap. Tadi yang soalan Ustaz yang pasal pisang emas ni kan. Ya. Tadi Ustaz kata sebabnya kenapa pisang emas, sebab dia pisang dimakan untuk nak elakkan mabuk lah. Mabuk laut. Mabuk laut kan. Maknanya kalau bukan pisang emas tu pisang lain boleh juga Ustaz. Macam mana? Yang tu saya wallah alam. Good question. Good question. Tapi yang tu saya wallah alam. Mungkin kita akan tanya agak mungkin lebih. Mungkin saya akan kaji lagi. Tapi kalau kita perasan, orang nak goreng pisang pun pisang emas tak boleh goreng kan? Dia pisang tanduk. Ni wallah alam. Tapi good question. Mungkin saya boleh tanya untuk guru saya. Tapi saya kalau kita tengok kehalusan orang Melayu, saya ingat tu spesifik lah. Ya, kalau kita tengok kehalusan orang Melayu, kenapa sebut pisang emas? Sebab kalau saja nak buat pantun saja, nak rhyme kat belakang, dia tak payah tulis emas ke, tanduk ke, raja ke, awak ke, apa ke, tak. Betul So orang Melayu dia very delicate. Okey, kenapa saya kata mungkin saya betul, mungkin saya salah, tapi saya yakin orang Melayu ni very delicate. Dia punya bahasa dia begitu halus. Saya bagi satu contoh. Kalau orang putih kan, dia kalau mati dia cakap apa? Die kan, betul. Minta maaf kalau saya sebutkan, I'm not cursing inside the masjid, but sekadar nak bagi contoh. Minta maaf cikgu semua ni sebagai contoh. Minta maaf, saya minta maaf dulu 3 kali minta maaf. Contoh kalau ada orang kata go to hell, adakah dia suruh orang tu masuk neraka? Tak. Maksud dia marah sangat, maknanya pergi matilah maksud dia. Ini contoh saja, kita bagi contoh, because ni bahasa, penggunaan bahasa. Tapi kalau mati, bahasa lebih halus dalam bahasa Inggeris, pass away, betul tak? Pass away ataupun die, ataupun lebih halus lagi apa? Until his or her atau their last breath, betul tak? Orang putih kan kalau cakap betul, until their last breath, until his last breath, until her last breath, betul kan cikgu? Tapi kalau orang Melayu, kalau marah tu, kalau mati tu kita pun tak nak cakap lah. Tapi kalau mati, betul tak? Kalau kata meninggal dunia itu penggunaan bahasa Melayu. Tetapi kalau saya sebutkan lebih halus daripada English, sebab bila kita meninggal dunia tapi bahasa yang lebih halus, ada yang itu cakap kembali ke rahmatullah, tu yang betul-betul paling halus lah kan, tu terpaling halus. Tapi saya nak kaitkan dalam bahasa Melayu saja, kehalusan bahasa Melayu. Bila orang meninggal dunia, kita kata sehingga hembusan nafas yang terakhir. Perasan tak? Hembusan, bukan okey Baik, kita tengok. Kalau orang mati, dia macam ni ke dulu ke? Dia mati ataupun dia baru dia mati? Dia mesti yes. So very delicate. Bahasa Melayu ni betul halus. So nak jawab puan punya soalan tu, saya tak berani kata 100%, tapi dengan kehalusan bahasa Melayu saya yakin itu spesifik pisang emas. Boleh? Boleh Tapi kita boleh rujuk pada Tok Guru lagi. Tapi cuma soalan tu bukan fardu ain lah. Kalau kita tak tahu pun kita tidak dianggap bodoh. Tapi kalau kita tanya soal ilmu tak ada masalah. Maksud saya yang paling penting sekali adalah ilmu fardu ain. Kalau orang tanya tauhid itu apa yang perlu kita belajar dalam tauhid, panjang sampai lalat mau masuk mulut. Tapi kalau depa tanya tauhid itu apa yang perlu kita belajar, yang pertama tentang ilahiyat ketuhanan, yang kedua bab nubuat kenabian, yang ketiga bab sam'iyat, perkara yang kita imani dan kita dengari dan kita imani. Selesai banyak masalah kita. Pasal the gist ataupun the intipati of tauhid akidah ahli sunnah wal jamaah itu kita tahu. At least kita tahu, at least kita keluar daripada masjid pada hari pagi ini, kita tahu benda ni. If not, macam sia-sia. At least kita tak tahu sekurang-kurangnya. Tapi good question. Point to ponder lah. Is it? Tu. Tapi bila saya tengok akak, saya teringat, dia tak goreng pisang emas, buat goreng, dia buat pisang cokodok boleh lah, manis. Tu. Pisang kek saya pakai pisang berangan. Tapi kalau makan tak berangan, tapi dia nak lagi makan insya-Allah. Baik.
Kembali, dalil-dalil yang tepat untuk membulatkan i'tiqad. Apa maksud i'tiqad? Buat catatan, pegangan hati. Jadi bagi yang mengikuti pengajian kita, kita ada kitab. Kita memang pengajian berkitab dan bersanad dan juga bersistem. Ada dia punya catatan dia. Bila mereka catat ya satu persatu nota ilmu itu, ataupun orang putih kata apa dia, footnote lah. Mereka kata, orang putih dok kata footnote lah. Bagi yang macam ni contoh yang kitab kita. Jadi dia ada catatan dia. Gitu. Baik. La ilaha illallah. Kembali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. I'tiqad apa tadi? Yang ini apa dia? Yes. Tu. Atau kepercayaan kita kepada Allah dan kepada ajaran-ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi yang akhir. Siapa ingat Nabi? Apa tarif? Siapa ingat? Banyak kali offer ni. Kek ni percuma. Apa tarif? Tapi bagi tarif yang tepat. Nombor satu apa? Saya dengar jawapan tu. Tapi dia ada nombor satu, dia ada. Ya? Takut lelaki kata kat belakang. Tak, saya dengar. Walaupun suara face mask tu telinga saya, walaupun telinga serban saya tutup sebelah telinga, saya dengar. Jangan dengar apa dalam hati sudah. Itu. Baik, lelaki tu saya dengar, tapi yang first kali siapa tahu? Sebab tu saya selalu sebutkan ya, kita gunakan apa? Kita pun apa? Kalau dalam aliran universiti pun dia ada soal jawab dan sebagainya. Itu kita gunakan kaedah. Ilmu pondok, ilmu universiti kita gunakan. Kita lalui dua bidang. Dua kaedah. Nombor satu apa? Lelaki tu betul, tapi dia nombor dua. Nombor satu siapa tahu? Pilihan Allah lah Ustaz. Betul. Tak, maksud saya ciri-ciri. Lelaki tu betul. Sebab apa saya tanya soalan ni? Because saya pernah beritahu. Dan saya minta siapa yang hadir, sama ada hadir di dalam kelas ataupun di alam maya yang mencatat, supaya dia dapat benda yang sama. Boleh faham tak benda yang sama tu apa maksud saya? Iaitu dia tak ketinggalan. Dia tak ketinggalan. Nombor satu, betul ya, confirm ya, tak ada habis, offer habis. Jangan kata Ustaz tak offer Ustaz. Sabar, kita tunggu bulan depan. tahun depan. Kita jumpa tahun depan insya-Allah. Nombor satu tulis manusia. Allahu Akbar. Saya kan manusia Ustaz. Iyalah manusia, bukan jin. Tu Nabi Rasul nombor satu apa dia? Manusia. Okey. Nombor dua lelaki. Nombor tiga merdeka. Berakal manusia sudah barang tentunya. Baik, tulis nak. Nombor satu apa? Manusia, ciri-cirinya Nabi. Nombor dua lelaki, makna bukan perempuan. Memang ada perbahasan ulama dalam kitab Tuhfatul Murid, syarah kepada Jauharatul Tauhid, ada dikatakan ada sebahagian 1-2 ulama kata Siti Maryam itu Nabi, tetapi jumhur ulama kata tidak. Jangan orang main edit saya cakap ni. Dia kata Ustaz ni ajaran sesat. Dah, ni semua saksi nak? Ni saksi semua ni. Ni semua saksi nah, saksi. Cikgu ada, cikgu cukuplah dia saksi. Cikgu saksi. Pasal apa? Saya kata itu perbahasan, saya sebut nama kitab, betul tak? Tapi jumhur ulama kata tidak, lelakilah Nabi, bukan perempuan. Saya beritahu ni sebab dalam kitab ada sebut. Jadi kalau sebelum orang tanya, saya beritahu dulu. Jadi jumhur ulama kata lelakilah Nabi dan juga Rasul, tak ada perempuan. Jadi Siti Maryam tu kira kategori apa? Siti Asiyah tu kategori apa? Wali Allah. Kalau perempuan waliyah, itu wali Allah yang agung Siti Maryam. Sebab apa? Mengandungkan seorang Nabi Rasul. Apatah lagi ibu Nabi Siti Aminah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan siapa-siapa kata ibu dan bapa Nabi tu masuk neraka. Itu Wahabi je kata lagu tu. Baik. Semuanya ahli syurga kerana mereka ahlul fatrah, cikgu. Apa maksud ahlul fatrah? Maknanya bila Nabi Isa diangkat ke langit dan sebelum Rasulullah diutuskan sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu zaman yang mana zaman ahlul fatrah. Tak ada Nabi Rasul yang diutuskan. Pada ketika itu tidak ada Nabi diutuskan, Allah Ta'ala tidak akan mengazab suatu kaum melainkan diutuskan Rasul. Boleh faham ya? Ini jelas dalam Al-Quran sebagai dalil qat'i bahawa ibu dan bapa Nabi, tok Nabi adalah di kalangan ahlul fatrah, ya, di kalangan ahlul fatrah. Ada dalil umum dan ada dalil khusus. Ini bukan tajuk perbincangan kita pada hari ini. Cuma saya beritahu secara overview saja. Baik. Jadi Nabi nombor 1 apa dekat? Manusia. Nombor 2 lelaki. Nombor 3 apa? Merdeka. Jadi bila kata merdeka tu maknanya Sayyidina Luqmanul Hakim bukannya Nabi ataupun Rasul. Beliau adalah wali Allah. Kan Luqman Al-Hakim kan ada kan nama beliau dalam Al-Quran. Jadi hebat beliau ni, nama termaktub dalam Quran, hebatlah. Hikmah. Jadi beliau ni Sayyidina Luqman bukan seorang nabi, bukan seorang wali, bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tetapi wali Allah. Dan dalam kitab-kitab disebutkan beliau berguru dengan 1000 orang nabi. Kita kalau berguru dengan 1000 orang tok guru, kita hebat dah. Kita dapat mengaji dengan 100 orang tok guru pun kira masya-Allah dah. Akhir zaman ni 100 tok guru. Kita kena catat siapa tok guru kita. Pasal ni guru kita ni managib dia. Kita ada sandarannya. Kita mengaji ni siapa? Kitab ni saya ngaji dengan siapa? Kitab ni saya ngaji dengan siapa? Dia ada guru. Jadi itu hubungan kita dengan guru, silsilah, ya. Tali menali, rantai merantai sampai ke pengarang kitab, tali menali, rantai merantai sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hubungan kita. Ada orang tak faham benda ni. Ada kadang-kadang Haji Nazri kan, betul kan? Kita pernah sebut, adalah orang ni, kawan-kawan kita ke, jiran-jiran kata, bila apa dah, betul ke dia mengaji kitab ni? Banyak kitab ni. Pilah masuk pondok tengok. Saya walaupun dengan ngaji dengan tok guru saya ambil peluang dengan Ustaz Muhammad, guru saya Ustaz Muhammad, Ustaz saya nak belajar kitab ni. Pasal kita masuk pondok umur 27. Kita masuk pondok dah tua. Kita tak ada masa nak main-main. Kita bukan masuk pondok lepas SPM, kita bukan masuk pondok lepas UPSR, kita masuk pondok lepas kerja. Ketika saya berhenti kerja lepas jaga arwah mak, kita engineer, kita dah berhenti kerja jaga arwah mak, lepas tu kita lepas tahun saya pergi pondok. Jadi saya ada masa. Bak kata dalam iklan, ada masa nak pening kepala? Tak ada. Saya masuk pondok, saya tahu betul-betul. Daripada tak tahu Jawi langsung, Arab memang tak tahu. Alhamdulillah bolehlah serba sedikit. Pasal apa? Antara lain nombor 1 daripada Allah Hakikatnya daripada Allah, hidayat taufik daripada Allah. Yang kedua, saya tahu saya tak ada masa nak main-main. Sebab tu ibu-ibu, bila saya kata tulis tu, kena tulis tu. Pasal apa saya kata? Tulis, pasal tulis lah boleh mengajar. Pasal tulis lah, kalau tak tulis, boleh ingat semua? Tak boleh ingat. Boleh faham dia kata tulis, dia buat tak kerti je. Tak apalah, kalau tak mampu tu cerita lain. Tetapi hadir hati tu. Tapi yang utama hadir hati dan tulis. Baik, selesai. Nabi pertama apa tadi? Manusia. Nombor 2 lelaki. Nombor 3 ya, makna yang hamba tadi bukan tak kira macam saya nak bekas hamba. Nombor 4 selamat, tulis ini panjang sikit. Selamat, atau ingat pun tak apa. Selamat daripada kecelaan pada dirinya dan nasab keturunan atasnya. Saya ulang sekali lagi. Selamat dari kecelaan atau kehinaan pada dirinya dan nasab keturunan atasnya. Boleh ya? Ini penting. Sebab para Nabi Rasul ni memang selamat dekat selamat. Contoh mereka kata, habis yang bapa Nabi Ibrahim tu, okey, dapat tak? Kak yang tak dapat, saya ulang balik. Tulis, fokus. Selamat daripada kecelaan pada dirinya dan nasab keturunan atasnya. Nasab keturunan atasnya macam mak, pak. Ini disebut dalam kitab Nailur Rajab. Selesai, ada disebut.
Sama ada dari apa sudut pun, dari sudut nasab ke, daripada daripada ibu dan bapa bukan daripada zina, daripada pernikahan yang sah. Ibu dan bapa bukan dari buat pekerjaan yang hina. Hatta disebut dalam kitab, dalam Nailul Rajak, contoh jadi tukang bekam ambil darah kotor orang kan, pun bukan kata pekerjaan tu hina. Makna kata kalau ada yang boleh nak merendahkan kan, makna dia tak nabi, mak pak nabi. Okey, persoalan bapa Nabi Ibrahim yang Azar itu. Jadi bapa Nabi Ibrahim yang dalam Al-Quran sebut Azar itu bukanlah bapa kandung Nabi Allah Ibrahim. Bukan bapa kandung Nabi Allah Ibrahim. Saya ulang sekali lagi, bukan bapa kandung Nabi Allah Ibrahim. Sebab kalau kita tengok dalam tafsir pun, dalam surah Al-Kahfi, bila disebutkan tentang abuhuma salihan, bapa kedua orang ni, anak yatim ni adalah orang yang soleh. Dalam tafsir dia sebut itu bukan bapa direct, bapa kandung, tetapi moyang yang ketujuh di belah mak. Just imagine moyang yang ketujuh atas belah mak. Perasan tak orang Melayu selalu sebut tujuh keturunan. Orang Melayu kita bukan bodoh-bodoh bukan bodoh-bodoh ataupun bodoh. Orang Melayu kita bijaksana. Cuma kita ni hak lala ni orang kita yang mungkin dia tak tahu. Orang dulu bukan dia kata, oh dia tahu dalil ni, ayat ni, hadis ni, kitab ni, muka surat ni, penggan ni. Depa tahu, depa beramal. Orang dulu-dulu depa dengar tok guru kata, depa beramal, depa tak ada tanya mana dalil, tak ada. Orang lala ni lah bila depa belum nak beramal, mana dalil, tapi tak nak beramal. Jadi satu keputusan atau rumusan yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada saya. Jadi, dan saya yakin benda ni pun sama juga saya tengok. Kalau saya tengok macam Baba Faisal di Fatani pun, cara corak pengajian macam ni. Dia bagi nombor satu. Dan kedua dia akan bagi syawahid ataupun dalil-dalil. Pasal zaman sekarang ni penting. Cuma apa rumusan yang kita boleh buat? Kita dah bagi tahu dalil, hang beramal lah. Boleh faham tak kak? Kita dah bagi tahu dalil, kena beramal lah. Boleh faham tak? Dah ada dalil yang kuat, beramal lah. Jangan kata lemah lah ni hadis, lemah lah ni hadis apa. Sebab dalam ahli sunnah wal jamaah, hadis yang lemah boleh digunakan untuk beramal. Sebab tolong ambil ilmu daripada ahli ini. Fas'alu ahlu zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada mereka yang benar-benar mengetahui, sekiranya kamu tidak mengetahui. Kembali tadi, siapa nama tadi? Akak duk kata pasal apa, pisang meh apa semua. Tadi akak jawab, pisang meh buat untuk cekodok, pisang tanduk buat untuk goreng. Baik. Apa lagi pisang apa lagi? Saya dulu suka pisang apa tu? Apa depa orang dulu kata? Bukan tu apa tu? Nangka. Itu Rastali ke bukan Raja Wali, siapa tak? Rastali. Tak ada tak satu pisang yang manis, apa benda tak? Yes. Oh, terangkat saya pasal teringat balik. Oh, kalau dekat PJ dulu saya kan, I'm born in PJ. Tu orang kata kalau kampung sat mana, malu kita cakap born in PJ kan. Terus saya cakap kampung mak. Bila orang tanya, kampung mana? Susah nak jawab. Lepas tu bila fikir balik, kampung arwah mak Sungai Lembing. Settle masalah. Tapi Sungai Lembing zaman dia tu adalah macam hebat. Sebab dia tu bekas pelumbung biji timah yang terdalam di dunia. Zaman tu kalau dikata barang-barang import sampai dua tempat dulu, Singapura dengan Sungai Lembing. Jangan kata sekarang jadi pekan cowboy lah, atau pekan kita kata sebut sebagai tu. Kembali kita kata tadi, tu subhanallah, rasa dia lain kak. Boleh jumpa lagi ke pisang raja? Saya ingat saya nak tanam lah. Tok Guru saya kata niaga bisnes pisang ni, kek pisang sampai ada boleh tanam pisang sendiri. Aminkan. Amin ya rabbal alamin. Tok Guru dah kata tu, mesti kita kena buat insya-Allah. Kembali, la ilaha illallah. Jadi tadi kita kata apa? Ya, tak ada kecelaan. Jadi bila Abu Huma Salihan itu, bapa dia, kedua-dua anak yatim tadi di kalangan orang soleh. Di dalam kitab tafsir, dalam tafsir Ibn Kathir ataupun banyak tafsir-tafsir yang muktabar, dia sebut bukan bapa direct pada dia, tetapi pak dia yang ketujuh. Makna kata moyang dia yang ketujuh belah mak. Nampak tak? Doa dia sampai 7 keturunan.
Baik, selesai. Jadi yang dia nak masukkan azar itu ada dua riwayat. Yang pertama bukan bapa kandung, tu satu. Yang kedua ia pak saudara, satu lagi riwayat pak angkat, lebih kuat pada pak angkat. Sebab Nabi Ibrahim sampai ke atas, nasab dari Nabi Adam sampailah Abdullah, sampai ke Rasulullah, nasabnya dipelihara oleh Allah, bukan di kalangan orang musyrik, dan mereka semua bernikah dengan pernikahan yang sah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allah pelihara tak Nabi SAW? Ya. Nabi Nuh selamat dari bahtera, selamat dari bah besar. Kenapa? Kata ulama' dia syarah lagi, ulama' tasawuf dia syarah. Pasal apa antara sebab Nabi Nuh AS selamat? Kerana di dalam tulang sulbi Nabi Nuh AS adanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ada ke? Ada, tak percaya ke? Siapa tak percaya terus? Nampak tak? Jadi selamat. Nabi Ibrahim AS selamat daripada bakaran api Raja Namrud yang membakar. Siapa selamatkan? Allah. Hakikatnya Allah. Ada berkat siapa? Berkat adanya tulang sulbi di dalam tulang sulbi Nabi Ibrahim ada siapa? Ada Rasulullah SAW. Nabi Ismail AS ya selamat daripada disembelih. Apa hakikat yang sebenar? Allah Ta'ala. Kita kena yakin ia daripada Allah. Tapi puak Wahabi ni kata kita syirik. Pening kepala puak-puak ni. Dia tak faham tawasul, dia tak faham kepada barakah, dia tak faham. Jadi antara sebab ya, sebab antaranya adalah adanya dalam tulang sulbi Nabi Ismail ada apa? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang perbahasan. Tapi saya nak cerita topik tadi apa? Selamat daripada kecelaan pada dirinya, betul? Dan nasab keturunan atasnya. Itu ciri Nabi dan juga Rasul. Yang kelima baru yang akak cakap tadi, iaitu apa dia? Yang kelima barulah apa dia? Yang kelima barulah menerima wahyu macam akak cakap tadi. Masya Allah, tabarakallah. Saya seronoklah kelas macam ni. Terkadang kalau kita kuliah kan, dia tak menyaut. Dia kata Ustaz Uzai garang sangat, dia kata. Aduh, cikgu kata garang dia. Kita kena selesai. Sampai satu tahap bila dia garang, dia buat lawak orang tak gelak. Allahu Akbar. Susah. Tapi saya ni simple saja. Contohkan cikgu, saya bagi satu contoh lah. Sebab cikgu ni seorang cikgu. Bila kita tengah kuliah, tiba-tiba dia hujung sana dia berbual. Bila dia berbual tu, kalau berbual bunyi berbisik tu kita boleh terima lagi. Pasal tak dengar. Tapi bila dia berbual, bunyi dengar sampai ke telinga kita dua belah ni, dan each and every detail kuliah yang dibuat kat belakang tu kita boleh dengar. Saya boleh sabar 7 minit saja. Itu pun kira sabarlah juga. Sebab orang kata ustaz ni garang sangat, marah kuat. Tu kan 7 minit aku bagi peluang. Tapi dah sampai minit ke-7 saya kata ni 7 minit saya bagi abang. Semalam kena dua orang. Saya kata 7 minit saya bagi abang cakap kata. Jadi macam mana? Kalau guru besar tengah berucap, cikgu pun tak berani nak ceceh. Agak-agak lah. Kalau guru besar tengah berucap, tiba-tiba sama-sama cikgu nak membawang tadi kan kata apa kira? Apa kira mengumpat tu macam mana? Mengumpat tu cakap di belakang orang tu perkara yang dia tak sukai walaupun benar. Contoh, benar apa dia? Dia lambat. Betul tak dia lambat? Ya, dia lambat. Tapi apa sebab? Dia ada banyak sebab. Tapi sampai tak? Sampai, alhamdulillah. Contoh. Tapi dia tak suka. Contoh. Kalau dia suka, itu cerita lain. Tapi walaupun benar. Tapi kalau bukan mengumpat tapi menfitnah. Apa maksud menfitnah? Bercakap sesuatu yang dia tak suka, orang yang dengar tu tak suka, tapi benda tu salah dan dia tidak benar. Itu dinamakan fitnah. Dan fitnah itu adalah lebih bahaya daripada membunuh. Apa kata tuan guru kami terhadap perkara tersebut? Syarah kepada ayat Quran itu, al-fitnatu asyaddu minal qatl, akbaru minal qatl. Lebih dahsyat, lebih besar dari bunuh. Pasal apa? Dia dah bunuh orang tu sebelum orang tu mati. Mana bunuh karakter orang tu, dia bunuh, itu dia namakan, orang putih kata character assassination. Dia dah bunuh karakter orang tu, dia dah jatuhkan maruah orang tu. Lepas tu bila dah terbukti dia tak bersalah, oh minta maaf ya, habis. Kata para ulama, ada satu orang Habib ya yang telah difitnah, ada seorang ulama yang telah difitnah oleh satu orang ni. Dan bila orang ni menyesal dan dia bertaubat, dia tak ada fitnah lagi, dia pergi jumpa Habib tu.
Habib tu kata, saya sudi terima maaf dan juga sudi terima kunjungan, tapi boleh tak sebelum datang ke rumah saya, di pondok saya, tolong bawa satu karung guni yang berisi dengan bulu-bulu ayam ataupun bulu-bulu ayam ataupun ni, makna carik lah, masukkan dalam bekas kan, dalam karung guni, tetapi biarkan dia terbuka. Jadi dalam perjalanan tu yang agak jauh, bila dia ni bila terbuka tu, keluarlah bulu ayam kan, dia ni macam tu, keluar, akhirnya tak ada apa dah. Tak ada apa, sampai karung guni pun dah tak habis dah. Dia cuba nak kaut balik pun tak boleh dah pasal angin. Okey, selesai. Sampai je menghadap pada Habib. Ya, bila Habib kata, mana karung guni, mana bulu-bulu ataupun bulu-bulu ayam itu yang kamu bawa di karung guni, semuanya habis ditiup angin. Maka kata Habib tersebut, begitulah, walaupun kamu sudah minta maaf dan saya sudah maafkan kamu, namun seumpama fitnah yang telah tersebar, umpama bulu-bulu ayam yang diterbangkan oleh angin telah pun tersebar dan tak tahu pi mana. Menangis terduduk dia. Jadi itu bahaya fitnah tu. Fitnah bahaya. Kalau ada orang, kalau dia tu manusia, sebab Allah Ta'ala yang maha menyembunyi, betul tak? Allah Ta'ala maha sembunyi, Allah maha satar. Allah maha satar. Ni saya tak sebut nama orang ni, saya sebut Allah yang maha menyembunyi. Tapi kalau dia nama dengan nama serupa, tetapi dia tidak pandai ataupun dia sengaja nak menyebarkan keburukan orang, tak layak dia bagi nama tu. Boleh faham? Ni saya sebut nama Allah. Saya cuma kait kalau ada manusia, dia nama yang sama tetapi dia tidak pandai untuk menutup atau dia memfitnah orang lagi, maka nama tak sesuai dengan tuan punya badan. Boleh faham? Ini penting. Ada orang tak reti. Dia tak reti, sebab tu dalam bahasa Melayu dia kata tak reti bahasa. Tapi kalau di bangsa lain mungkin dia tak faham lah. Boleh faham Ini saya betul-betul paling pantang bab fitnah ni. Pasal fitnah ni Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dia lebih bahaya daripada, lebih besar dan lebih dahsyat daripada membunuh. Sebelum orang tu mati lagi cikgu, sebelum dia meninggal dunia, karakter dia telah pun demolish, dia telah pun dimusnahkan. Tetapi kita kena ingat satu perkara, sekiranya kita benar, Allah akan jaga pelihara kita. Masa tu kita difitnah, masa tu kita dihina, masa tu kita dihinjak. Tetapi sekiranya kita benar, Allah Ta'ala akan pelihara kita, Allah Ta'ala akan jaga kita. Tu yang kita kena jaga sampai bila-bila. Yang ni jalan kita lurus. Jalan kita mesti lurus cikgu. Kalau tak lurus, kalau dia cikgu sekalipun, sebab tu disebutkan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Walau dia bapa dengan anak sekalipun, bapa borek, anak rintik. Kita kena faham. Sebab tu saya begitu bab benda ni kita kena jaga. Jangan sebarangan, don't simply. Bahaya. Baik. Jadi menerima wahyu itu ciri Nabi. Ya. Yang kelima, keenam. Yang ni tulis untuk Rasul saja. Yaitu wajib menyampaikan wahyu. Minta maaf. Nombor 6, menerima wahyu. Boleh tulis dulu. Tulis dulu. Menerima wahyu kak. Okey kak sorry. Nombor 6, menerima wahyu. Sebab dia ciri dia apa yang pertama? Manusia. Nombor 2, lelaki. Nombor 3, merdeka. Nombor 4, selamat daripada kecelaan dirinya dan sekali lagi. Manusia, lelaki, merdeka. Nombor 4, selamat daripada kecelaan dirinya dan nasab keturunan atasnya. Yang kelima baru menerima wahyu. Maksudnya Nabi dan Rasul dua-dua terima wahyu. Okey? Nabi dan Rasul terima wahyu, tu nombor 5. Nombor 6 barulah wajib menyampaikan wahyu tersebut. Nombor 6 wajib menyampaikan wahyu tersebut. Ya cikgu? Jadi nombor 6 ni untuk siapa? Rasul sahaja. Nombor 6 ni untuk siapa? Rasul sahaja. Boleh faham?
Baik. Ada soalan? Jadi soalan biasa kan orang tanyakan cikgu. Akak mana tak dapat beritahu. Okey, saya ulang sekali lagi. Yang nombor 5 apa dia? Menerima wahyu. Itu Nabi pun ya, Rasul pun ya. Tapi nombor 6 apa? Wajib menyampaikan wahyu. Itu untuk siapa? Untuk Rasul sahaja. Baik. Soalan. Habis Nabi ni macam mana? Depa tak wajib sampaikan wahyu. Bolehkah sampaikan wahyu? Jawapan dia tulis boleh. Jawapannya boleh, cuma tidak wajib. Itu jawapan para ulama. Ada soalan? Jelas ya? Hari ini kita belajar each and every detail. Kenapa kita belajar each and every detail? Sebab agama kita kena belajar dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang orang tanya, kita belajar agama halal balai lah, takat-takat celah-celah gigi saja, celah-celah tumit, celah-celah apa. No, bila kita bab keduniaan kita pulun tak cikgu? Bila bab dunia kita pulun tak? Bila bab dunia kita pulun nak jadi yang terbaik, nak jadi nombor 1. Bila bab fardu'ain, bila bab agama, laid back, buat tak kerti apa. Jangan macam tu. Pasal bab agama tu lagi kita kena pulun. Pasal apa? Fardu ain. Pasal apa? Kita mukallaf. Pasal apa? Kalau tak ngaji kita dosa. Kalau bukan dosa kecil-kecil tapi dosa besar. Dan dosa besar tu dosa sedia-sedia kata ulama. Apa maksud dosa sedia-sedia? Each and every second, bukan each and every minute or each and every hour, each and every day, bukan each and every second, but bukan saja second, split second orang tu berdosa pasal dia tak ngaji fardu ain lagi. Dia tak lepas ilmu fardu ain lagi. Bila tanya nganga. Tapi kat sini rasa insya-Allah cuma nak memperkukuhkan lagi. Cara kita betul-betul tahu bila kita tanya terus boleh jawab. Sap. Jadi kita kat Rubat Tarim cikgu, kita tak dapat jawab, kita kena bangun tau. Tua macam mana pun. Jangan. Datang lambat pun macam saya atau saya kena bangun. Syekh suruh duduk, duduk. Tak dapat jawab, bangun balik, dah duduk kena bangun balik. Jangan main. Tu tak hafal, bangun. Walaupun dah tua dah, masa tu kita dah 30 something dah. Pasal saya mula ngaji pondok umur 27, saya habis lebih kurang 38, 10-11 tahun. Agak-agak umur berapa tu? 36. Tak tahu jawab, bangun, sila bangun. Tak payah suruh bangun dah. Dah boleh jawab lagi kalau Syekh suruh duduk, duduk. Begitu. Tapi takat ni saya tak suruh lah bangun lagi kan. Semua duduk tenang, relax tenang ni. Tapi apa dia? Kosong lah kelas. Cikgu yang dulu tinggal kan. Masya-Allah, tabarakallah. Gurau je. Tak ada suruh, jangan risau ada pakat tahun depan tak main lah. Jangan, saya cerita pengalaman saya. Saya tak ada lah kata nak suruh akak-akak semua ibu-ibu bangun. Ibu-ibu kan macam mak saya. Itulah, sama kita hormat sayang. Kita hormat sayang. Depa dah suspend lah, Aduh. Saja gurau nah. Baik. Betul mengantuk. Tahu aja kakak kita mengantuk kan. Biasalah tu. Tak habis penat lagi banjir, tak habis. Dia punya penat tak habis lagi. Allahu Akbar. Pusat pengajian kita. Ya. Nabi yang akhir. Jadi selesai ya. Ada 6 ciri tadi tu Nabi. Jadi saya sebutkan tadi bukan sekadar saya nak sebut saja suka-suka nak saja suka sebut. Saya minta tulis pasal nanti akan datang jangan nganga tak tahu jawab ya. Pasal saya dah suruh tulis. Tu. Nabi yang akhir. Makna Nabi yang akhir. Apa maksud yang akhir? Buat catatan. Yang diutuskan Allah kepada manusia. Yang diutuskan Allah kepada manusia. Sebab dia akan jadi confused ya. Habis Nabi Isa tu macam mana? Bila ada ulama kata Nabi Khidir masih hidup, ada Nabi Khidir macam mana? Nabi Idris yang diangkat ke langit macam mana? Kan? Jadi jawapan dia mudah saja ulama kata. Nabi yang terakhir makna terakhir diutuskan. Habis Nabi Isa macam mana? Nabi Isa ditangguh ajalnya untuk apa dia?
ditangguh ajalnya untuk ya nanti tugas dia bunuh Dajjal. Dia bunuh Dajjal. Itu tugas Nabi Isa. Kemudian dia akan perintah bumi. Nanti orang Kristian akan masuk Islam. Dia percaya penyelamat. Ya, Savior, Messiah, itu semua. Nanti orang Kristian akan masuk Islam. Nabi Isa akan seru masuk Islam. Patahkan salib, bunuh babi. Ya. Patahkan salib dan hapuskan jizyah, cukai. Cukai dalam Islam tak ada. Sebenarnya tak ada cukai. Kita ni zakat saja. Itu saja. Baik, selesai. Iaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak panggil Nabi sebagai penghulu atau ketua kita? Ada yang lebih halus, tuanku. Ya, boleh. Jawapannya boleh. Ada sebab, tulis. Ulama kata, ulama kata 4 sebab. Ulama kata 4 sebab boleh dipanggil Sayyidina. Ulama bahas ada 4 sebab boleh dipanggil Sayyidina ataupun penghulu kami, ketua kami, tuanku kami. Boleh. 4 sebab. Nombor 1 apa kak? Tulis. Dia sebagai ketua kaum. Itu 1. Ketua kaum. Nombor 2, dia sebagai ketua ketenteraan. Ketua turus ketenteraan. Dapat Nombor 1 ketua kaum. Nombor 2 ketua turus ketenteraan. Tu. Nombor 3, dia seorang tumpuan masyarakat. Dia seorang tumpuan masyarakat. Walaupun tidak dilantik sebagai ketua. Saya ulang. Dia menjadi tumpuan masyarakat ataupun umat. Walau tidak dilantik menjadi ketua. Dia bukan nazir masjid. Dia bukan setiausaha masjid. Dia bukan AJK. Dia tidak. Tapi orang cari dia. Pasal apa? Sebab ni dia ada sifat tu, kepimpinan, orang boleh cari, orang boleh relate kepada dia, orang boleh minta tolong kepada dia, dia tak berkira kan. Okey, dapat ciri ketiga. Ciri keempat apa dia? Iaitu memiliki sifat hilim. Yang memiliki sifat hilim ataupun kesabaran yang begitu tinggi. Baik, saya ulang sekali lagi. Nombor 1 apa dia kak? Nombor 1 apa tadi kita sebut? Ya. Kak tak ada pen ke? Ya, mai sini kak. Tak apa, akak ambil terus. Saya pen tu banyak. Siapa tak ada pen lagi? Nanti saya pergi beli. Akak tak ada juga? Tak apa, dia tak ada pen tapi dia macam pen. Dia punya otak dia tu. Dia tu. Otak dia akak ni Masya Allah. Dia ingat. Tapi next time dia kata di bawah kan? Saksi ya? Saksi ya? Okey, yang pertama ketua suatu kaum. Yang kedua ketua turus ketenteraan. Yang ketiga apa dia? Ya, tumpuan masyarakat. Jadi orang cari kepada dia. Yang keempat memiliki sifat hilim, memiliki kesabaran yang begitu tinggi. Okey, buat catatan di bawah, catatan tambahan. Sekiranya ada, tulis, ni penting. Sekiranya ada salah satu dari keempat-empat ciri, sekiranya ada salah satu daripada keempat-empat ciri, layak digelar Sayyid. Sekiranya ada salah satu, which means bukan semua ada. Ada salah satu daripada 4 ciri ni. Dia ada yang pertama, dia tak ada kedua, dia ada yang kedua, tak ada yang ketiga. Contoh, sekiranya ada salah satu daripada keempat-empat ciri, maka layak digelar sebagai ketua kami, penghulu kami, tuanku kami. Ada yang lebih halus ya. Apa nama anak Haji Kamarudin, apa nama dia? Arifin. Arifin. Ada lebih halus orang cakap. Ada yang lebih halus dia kata tuanku. Sebab memuliakan Rasulullah. Betul lah tuanku. Tuan, Sayyid, tuan. Penghulu, ketua. Betul lah tu. Baik, itu halus. Subhanallah. Jadi layak digelar
dengan gelaran tersebut, yang ni dimasukkan bukan Said Syarifah yang keturunan Nabi itu, Sayyidina Hasan dan Husain, bukan tu, maknanya ketua. Kalau dia ada salah satu kak daripada ciri tersebut, layak kita panggil ketua. Betul tak kalau bos kita, ketua kita, bos tu orang putih, orang kata sebut bos, tapi sebenarnya ketua. Betul. Kalau ketua kita, kita panggil ketua tak? Kita panggil ketua. Kalau general tentera, kita panggil ketua. Betul tak? Begitulah kalau ada salah satu ciri, layak dipanggil. Okey. Catat tambahan. Tambahan ni penting. Apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada keempat-empat ciri ini. Betul tak? Apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada keempat-empat ciri ini. La ilaha illallah. Keempat-empat ciri ini ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Nabi lah ketua suatu kaum, Nabi lah ketua turus ketenteraan, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menjadi tumpuan ummah, dan Nabi SAW merupakan orang yang bersifat dengan kesabaran yang luar biasa. Boleh faham? Keempat-empat ciri ini ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selayaknya Rasulullah kita panggil penghulu kami, ketua kami, tuanku kami, Sayyidina. Selesai. Nabi Muhammad SAW nama yang paling agung, nama yang maksudnya yang maha yang amat terpuji, sama maksud dengan Ahmad. Dalam Al-Quran disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, ismuhu Ahmad, disebut nama Rasulullah SAW, tapi dengan nama Ahmad, maksud yang sama, yang amat terpuji. Mabadi' atau pendahuluan bagi mengenakan ilmu tauhid ni 10 perkara. Cikgu dan lain-lain, ibu-ibu tolong tanda ya. Kita berhenti di mabadi' ataupun pendahuluan yang mengenalkan ilmu tauhid itu 10 perkara. Tolong tanda masing-masing. Nanti kita bertemu lagi kuliah kita. Saya cek balik dengan Puan Suryani kita. Sampaikan salam pada semua yang tidak hadir. Dan insya-Allah kita biasanya pada Selasa minggu keempat. Kan? Selasa keempat. Betul. Sebab apa saya ingat keempat? Sebab malam ni Selasa keempat saya di Meru. Kuliah di Meru. Jadi kuliah kita ni biasa Selasa berapa? Nanti cek balik lah. Ya, cek balik. Saya ingat memang Selasa keempat. Jadi pengajian kita setakat ni sebulan sekali. Kalau ada tambahan nanti tertanya Puan Suryani lah. Tetapi apa yang paling penting, kita saling doa mendoakan, kita saling berharapkan kebaikan antara satu sama lain, buat kebaikan untuk tolong-tolong buat baik, tolong-tolong buat taat. Ya, Allah Taala berfirman, ya alal birri wat taqwa. Jadi saya pun tak bawa lah kad saya tu, ada ke bawa kad saya tu. Jadi kalau ada ibu-ibu, kalau yang nak ke ada bawa ke, siapa semua dah ada kad saya dah? Saya ingat semua dah ada kot. Ada yang tak ada, okey tak apa. Arifin boleh tolong Arifin, siapa yang tak ada? Jadi dalam kad saya ni ada nama pondok, bawah tu ada akaun bank pondok, belakang tu ada nombor telefon saya. Siapa nak nanti bolehlah kita pakat-pakat tolong. Jadi setakat kerugian tu taklah seperti orang lain, tapi harta saya memang kitab sajalah. Banyak kitab di baris bawah almari memang rosak lah, tak boleh dipakai. Almari ada 9 biji, 8 ke 9 biji rak kitab, kayu belakang semua habis rosak lah. Tak boleh pakai, jadi kita kena beli. Rak kitab pun tak murah jugalah, 500-600 juga satu. Dia kitab-kitab pula, Allahu Akbar. Memang nak cari pun ialah. Cuma kita bersyukurlah, maksud bersyukur tu Allah beri kita ujian itu supaya kita banyak sabar, ya, dan bersyukur. Dan ada ujian lebih besar yang kita sebut tadi di alam mahsyar nanti, tu lagi teruk. Jadi kita bersabar, moga-moga kita tak kenalah banjir ataupun bah nanti dekat alam mahsyar kelak. Itu kita doa pada Allah. Baik, yang kedua, siapa yang nak bantu beli kek, kita baru bakar ni tengah malam semalam baru mau siapkan tu. Untuk tuan-tuan, tuan-tuan perempuan, kalau ada nak beli, ahlan wa sahlan. Kita dah siap stiker, ada nombor telefon. Ada yang tanya nombor telefon, Ustaz? Ada dah, syukur alhamdulillah. Jadi bolehlah, boleh habiskanlah tuan-tuan. Nak bagi percuma tadi satu tak dapat jawab soalan, apa kita pergi pada
round pusingan yang seterusnya. Jadi insya-Allah ada nombor nama pondok saya, akaun pondok, siapa nak derma ikhlas hati, tak ada masalah, tak ada benda yang kecil pada kami ya. Yang penting keikhlasan dan saling doa mendoakan. Saya mohon maaf salah dan silap, tolong tanda ya di mana kita berhenti ya supaya kita tidak ulang lagi perbahasan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna taufiq wal hidayah wal inayah wal istiqamah. اللهم ارزقنا اخلاص وجمال الفرض في جميع الاحوال. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل فتوح العارفين واهدنا الى صراطك المستقيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jumpa lagi insyaallah tahun depan jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.